Salam Malaysia Madani, berita pagi bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Syarikat berkaitan kerajaan GLC diminta terus komited memainkan peranan menyokong agenda Bumiputera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan agenda Bumiputera adalah agenda nasional dan perlu sentiasa didasari tata kelola yang jelas. Perkara itu ditekankan Perdana Menteri ketika mempengerusikan mesyuarat Pra-Majlis Ekonomi Bumiputera. Beliau memaklumkan mesyuarat mendengar taklimat dan menyentuh kedudukan serta cabaran semasa dan akan datang berkaitan pembangunan ekonomi Bumiputera. Selain membincangkan penganjuran Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 KEB 2024 yang akan diadakan pada 29 Februari hingga 2 Mac depan. KEB 2024 bertujuan membantu kerajaan menetapkan hala tuju dan pendekatan baharu serta penambahbaikan agenda Bumiputera yang adil, saksama dan inklusif. Sementara itu, pada Majlis Wacana Pemikir Global di Ibu Negara, Perdana Menteri meminta sokongan rakyat untuk terus bersama beliau membawa perubahan dalam aspek tata kelola dan mencegah rasuah. Dan saya nak tekankan, ada orang mengatakan bahawa kecurian puluh bilion ringgit ini. Kalau mau jadi Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri-Menteri, ukurannya apa? Kekayaan. Dan ini dianggap biasa. Buat apa jadi Perdana Menteri kalau tidak jadi kaya? Bodohlah jadi Menteri Kewangan yang tak kumpul bilion-bilion. Ya. Pandangan hambar, haprak ini mesti diperangi. Dan kita yang bertanggungjawab ini bukan saja orang politik, tetapi seluruh sistem. Mekanisme bagi mempercepatkan proses naik taraf lesen motosikal kelas B2 kepada B secara automatik sedang dikenal pasti. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amidi berkata, beberapa pendekatan sedang diteliti, antaranya membabitkan umur dan tempoh pemilikan lesen. Apa yang kami telah bicarakan, saudara tadi dengar bahawa ada tempoh tertentu, pertamanya dari segi umur. Pemohon itu mesti berumur 35 tahun ke atas. Yang kedua, memegang lesen B2 itu untuk satu tempoh yang tertentu, barulah layak untuk dapat B full. Ya. Jadi dalam perkara ini kita akan mutamatkan bila mesyuarat terperinci diadakan di antara GPJ dengan pihak JSPT. Pakej khas telekomunikasi untuk penghantar P-Hailing dengan diskaun istimewa bakal diumum hari ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, keputusan dibuat hasil pertemuan dan perbincangan dengan semua ketua pegawai eksekutif syarikat telekomunikasi. Fahmi dalam hantaran Facebooknya memaklumkan idea pakej khas itu tercetus selepas mendengar luahan seorang penghantar e-hailing bahawa pendapatannya tidak mencukupi untuk menyara keluarga. Justeru pakej khas internet yang bakal diumumkan nanti diharap dapat meringankan kesulitan selain membantu para penghantar e-hailing dalam menjalankan tugas setiap hari. Kementerian Kesihatan menggariskan rancangan strategik bagi menambah baik kemudahan infrastruktur dan sumber manusia untuk Hospital Selayang Selangor. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, antara permasalahan yang dikenal pasti adalah sistem maklumat hospital bersepadu yang sudah tergendala sekian lama menyebabkan semuanya dibuat secara manual. Tapi hari ini dengan itu saya dapat melihat dengan dekat dan mengenal pasti keperluan-keperluan yang mendesak. Banyak benda yang penting tapi ada yang lebih penting daripada yang penting-penting itu yang saya sejujurnya akan bangkitkan dalam postcard meeting saya dan saya mahukan perolehan itu dibuat segera kerana telah terlalu lama perkara ini. Beliau berkata menerusi hantaran di Facebook.
Ini pula mengenai dakwaan sindiket kartel dalam industri beras negara. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC akan kerjasama bagi menjalankan siasatan berhubung dakwaan itu. Siasatan dijangka memerlukan masa. Berikutan MyCC perlu memahami secara keseluruhan struktur industri berkenaan. Siasatan apapun disiasat dari masa ke semasa. Jadi tuduhan satu perkara, siasatan satu perkara yang lain. Dan selepas siasatan itu siap, baru kita bincang di sudut tindakannya. Iaitu jadi siasatan sentiasa berjalan. Sebarang tindakan hanya akan dilakukan selepas siasatan terperinci berhubung isu tersebut selesai. Prestasi pelaburan negara untuk suku keempat 2023 menunjukkan prestasi yang lebih baik berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ia didorong keyakinan ditunjuk pelabur semakin tinggi. Nampaknya 3 bulan yang terakhir ini pada tahun 2023 kita akan umumkan nombornya, ya, the number bulan depan, dan nampaknya trendnya menunjukkan peningkatan. Jadi insya-Allah pada tahun 2023 jumlah pelaburan ini adalah jumlah yang tinggi berbanding dengan tahun yang sebelumnya lah. Dari segi perdagangan juga kita akan memberi fokus tadi saya sebut kepada perjanjian-perjanjian multilateral yang telah kita tandatangani dan telah dimeterai, kerana kita dapat melihat contohnya dari segi CPTPP dan RCEP ada peningkatan untuk pengekspor kita untuk masuk ke pasaran baru. Jelas beliau, banyak lagi usaha yang perlu dilakukan pihak industri untuk mengambil syarikat tempatan terutamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam meneroka pasaran baharu. Pelaksanaan projek pembinaan 3 alur limpah tambahan di sepanjang benteng projek pembangunan lembangan sungai PLSP Sungai Golok masih di peringkat penelitian. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memberi jaminan pelaksanaannya akan dilakukan segera. Menurutnya, ketika ini kaedah pelaksanaan projek sedang diteliti secara menyeluruh supaya dapat mengurangkan kesan banjir, khususnya di Rantau Panjang. Ketika ini proses itu sedang dinilai secara dalaman kaedah bagaimana untuk supaya projek itu dapat disegerakan. Kerana kita tahu kalau melalui proses kaedah yang sedia ada mungkin perkara itu mengambil masa. Jadi ini antara perkara yang kita perlu telitilah untuk menyegerakan seperti mana hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jelas beliau, projek tersebut akan dimulakan seliwat-liwatnya sebelum kedatangan musim tengkujuh yang akan datang. Pembinaan alur limpah bagi setiap satu pembinaan itu dianggarkan bernilai RM2 juta. Tenaga profesional teknikal terutamanya dalam bidang ukur bahan amat diperlukan industri pembinaan yang semakin berkembang. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, sebagaimana jurutera dan arkitek, peranan juru ukur bahan sangat penting dalam menjayakan setiap aktiviti pembinaan. Ledakan dunia globalisasi yang mencetuskan berbagai inovasi dan perkembangan teknologi yang pesat secara tidak langsung memerlukan industri pembinaan bergerak seiring keperluan inovasi dan teknologi semasa seperti sistem tender dalam talian, perisian building information modeling, industrialized building system dan teknologi drone. Beliau berucap pada majlis perasmian Konvensyen Antarabangsa Ukur Bahan dan penyampaian anugerah Lembaga Juru Ukur Bahan Malaysia LJBM di Ibu Negara. Sejak ditubuhkan 50 tahun lalu, LJBM mempunyai lebih 5,000 ahli yang berdaftar sebagai juru ukur bahan profesional ketika ini.
Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.